Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang jemaah Masjid Al-Maidah Tamamelo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan manfaat daripada majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barisan jawatan kuasa masjid, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur dengan banyak melafazkan kalimah alhamdulillah, tanda syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita diberi izin, kita diberi ruang ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Diberikan kita kesihatan, jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tak diingini, dapat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita solat berjamaah, pada malam ini kita dapat sedikit tazkirah ataupun perkongsian ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kitab ya, Penawar Hati dalam ilmu tasawuf pada peringkat permulaan ini, kita telah pun habis pada bab pada bab yang pertama, iaitu ada 7 fasal, dan kita telah pun masuk kepada bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan jantung hati. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan pergi pada fasal yang pertama, iaitu yang berkaitan dengan disebut kepada loba ataupun banyak makan ya. Dalam kitab ini disebut, terjemahnya ialah fasal yang pertama, dia kata sangat rakus terhadap makanan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk fasal yang pertama ini, kita telah pun diberi peringatan ya oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan jantung hati kita ataupun hati kita, ataupun disebut qalbu, perlu dibersihkan ya daripada apa sahaja yang tiada dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasihi. Maka membersihkan itu sebahagian daripada iman, seperti juga menghiasinya itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman ya. Kita bersihkan daripada perkara-perkara yang Allah Taala tidak redha ya, Allah Taala tidak suka, Allah Taala murka. Kita hiasi dia dengan perkara-perkara yang Allah Taala redha, Allah Taala suruh kita lakukan ya. Dan pada fasal yang pertama sehinggalah fasal yang ke-10 ya, kita akan menyentuh tentang perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang perlu kita hindari ya, iaitu kelakuan-kelakuan yang tercela
Ada 10 kelakuan yang tercela dalam 10 bab ataupun dalam 10 fasal ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita lihat ialah sangat rakus terhadap makanan. Sangat loba pada makanan itu sebahagian daripada punca segala kejahatan. Okey, disebutkan bahawasanya dengan makan banyak, loba pada makan itu adalah punca kepada segala kejahatan. Kerana apa? Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam fasal yang keempat ya, pada bab yang pertama dulu kita belajar, kita ulang kaji tentang perut ya. Bagaimana kita nak mengisi perut. Okey. Jadi sebenarnya perut itu adalah tempat keluar bagi segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Ya, kerana daripadanya terjadinya keinginan faraj atau farj ya. Selepas fasal kita belajar fasal perut, kemudian dia sebut pula fasal farj ya. Jadi daripada perut itulah datangnya keinginan faraj ataupun keinginan kemaluan ataupun keinginan hawa nafsu ya. Kemudian apabila diasak oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Nak cari harta pula ya. Okey, kerana kedua keinginan itu, kedua yang mana tu? Iaitu nak makan ya, nak jima' ataupun nak kahwin lah ya. Sebab halal jima' itu dengan berkahwin. Nak kahwin tadi tu, keinginan itu tiada dapat ditunaikan melainkan dengan harta, melainkan dengan ada duit ya, melainkan kita ada kemampuan harta untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dan daripada keinginan kepada harta itu terjadi pula keinginan kepada kemegahan. Bila dah banyak harta, Allah uji pula hati kita, jiwa kita, adakah kita dapat mengawal daripada berasa megah ya, kemegahan. Kerana sukar hendak mengusahakan harta itu melainkan dengan ingin kepada kemegahan. Ya, dah ada rumah besar, dah ada kereta mewah, maka sukar untuk mengelak daripada merasa megah, merasa bangga. Ya, okey. Segala-galanya berpunca dengan nak isi perut tadi tu. Ya. Kemudian apabila ia menuntut harta dan kemegahan dan ia mendapat kedua-duanya, harta pun dapat, ya, kemegahan pun dapat, nescaya berhimpunlah padanya beberapa banyak kebinasaan. Kalau tak jaga ya, kalau tak selalu dengar peringatan-peringatan ya, kalau tak selalu dengar nasihat-nasihat ya, nasihat tentang agama, maka dia boleh membawa kepada kebinasaan seperti riak. Riak ni dia bukan dekat mulut ya, riak ni dalam hati. Hanya orang tu sahaja yang tahu ya. Kadang-kadang orang disebut saya cerita ni bukan nak riak ya. Tapi dia cerita kelebihan-kelebihan dia, cerita kemewahan-kemewahan dia. Ya, cerita dia ada rumah besar, cerita dia ada kereta mewah. Bukan nak riak pula, dia kata. Riak tu sebenarnya bukan dekat mulut. Ya, tak semestinya bila dia sebut, saya bukan nak riak itu, dia tak riak. Ya, sebab riak itu di hati. Takabur, ya, kemudian dengki, berseteru dan lain-lain daripadanya yang seumpama dengan itulah. Ya, bila timbul kita ni nak elak diri daripada rasa megah, bila kita lebih daripada orang lain tu memang payah ya. Kecualilah kalau kita antaranya caranya beginilah ya, kita dengar peringatan-peringatan, dengar kuliah-kuliah ya, kita pun akan ingat balik sebab manusia ni memang macam tu ya. Dia dalam keadaan yang Allah Taala sentiasa uji dia ya. Uji ni bukan dalam keadaan susah saja ujian ya, bukan orang yang tak ada makan ujian, orang yang banyak makan pun ujian. Adakah dengan dia mampu beli macam-macam, dia gunakan kemampuan yang dia ada tu, ya, duit yang banyak dia tu, dia makan macam-macam apa saja dia makan. Okey. Dan tempat keluar semua itu adalah perut. Maka kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah lapar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabba ila Allah taala minal ju'i wal 'atash." Maksudnya, tiada suatu amalan yang terlebih kasih kepada Allah
daripada lapar dan dahaga. Okey. Ini hadis ni kalau ikutkan di kata sini lam yujad, maksudnya hadis ni bukanlah hadis ada dalam kitab sahih, ya. Walau bagaimanapun ulama-ulama, ya, mengatakan bahawasanya jika sekiranya hadis itu untuk fadailul a'mal, kita boleh jadikan dia sebagai ambilan untuk fadailul amal, ya, untuk kita beramal. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sayyidul a'mal al-ju', penghulu segala amalan itu ialah lapar. Dan sabda Nabi lagi, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'ami hiyal ibadah. Berfikir itu separuh ibadah dan sedikit makan itu suatu ibadah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'um. Okey, yang ini dia kata sama juga, ya. Dia tak ada dalam hadis sahih, ya, tetapi kita boleh jadikan dia sebagai fadailul amal. Maksudnya apa? Sebaik-baik kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling lama berlapar dan berfikir dari kalangan kamu. Dan yang lebih dibenci dari kalangan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ialah setiap yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Okey. Kita ni kalau ikutkan nak makan makanlah, ya. Nak minum minumlah, nak tidur tidurlah, ya. Tetapi yang yang disebutkan di sini ialah jangan banyak, ya, jangan banyak makan, ya, jangan banyak minum, jangan banyak tidur. Kalau tak makan pun nanti lemah pula, ya, tak ada tenaga pula, tak boleh nak berfikir pula, ya. Begitu juga kita perlu berehat, sebab Allah Taala jadikan malam itu ialah untuk berehat. Di antara rehat itu ialah tidur, ya. Dan Miqdam bin Ma'di Karib berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi bihasabi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Okey, rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Mana hadis ni adalah hadis yang kuat lah, ya. Maksudnya tiada memenuhkan manusia itu suatu bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Ni tadi banyak sangat makan, ya. Hadis ni kata maksudnya ialah tak baiklah, ya. Yang memadai bagi manusia itu hanya beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah makan untuk sekadar memberi tenaga kepada kita, ya, untuk melaksanakan kerja-kerja kita, ya, tugas-tugas kita. Makan sekadar untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan sekadar untuk kita dapat berfikir dengan baik, ya. Okey. Hadis-hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Okey. Jadi hadis-hadis tu ada dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Al-Arba'in. Okey, kenapa kita perlu berlapar? Ya, faedah lapar. Ketahuilah bahawa lapar itu ada beberapa faedah. Maknanya jangan makan kenyang sangat. Supaya apa kita dapat? Yang pertama, nipis hati. Hingga ia mendapat kesedapan bila mengerjakan ibadah. Bila perut kenyang, kita akan rasa mengantuk, ya, akan rasa malas, akan rasa tak larat, ya. Jadi bila kita kurang makan, hati itu akan menjadi nipis ataupun menjadi ringan, ya. Hati itu rasa nak melakukan ibadah, dan bila melakukan ibadah, bila solat, bila puasa, bila berzikir, rasa seronok, ya, rasa sedap, kesedapan bila mengerjakan ibadah. Yang kedua ialah cerdik hati. Orang-orang yang belajar, ya, anak-anak kita yang belajar, maka nasihatkanlah supaya jangan banyak makan, ya, kerana dia boleh cerdik hati, kerana kenyang itu menyebabkan kebodohan. Ya, bila dah kenyang, nak belajar pun payah nak masuk, ya, menghafal pun payah nak ingat, ya, hari ini belajar, esok dah lupa dah, ya. Di antaranya ialah kerana banyak makan.
Yang ketiga, ya, lapar itu faedahnya ialah memecahkan keinginan pada mengerjakan maksiat dan menundukkan nafsu yang sangat menyuruh dengan mengerjakan kejahatan. Orang-orang yang perutnya lapar, peratus keinginannya nak buat maksiat tu kurang. Ya. Jadi dia boleh mengurangkan nak melakukan maksiat dan menundukkan nafsu. Contohnya, di antara hikmah berpuasa ialah apa hikmahnya? Antaranya supaya kita dapat mengekang hawa nafsu. Ya. Bila perut kenyang, maka mudahlah syaitan itu masuk, ya, dalam saluran darah kita, ya, untuk menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh syaitan, ya, tetapi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berlapar, dengan kita kurang makan, maka boleh menundukkan nafsu kita, nafsu amarah kita, ya, nafsu lawamah kita. Okey. Kemudian yang keempat, ringan tubuh. Ya, hati pun ringan, tubuh pun ringan bagi mengerjakan solat sunat tahajud. Nak bangun malam pun insya-Allah, ya kan? Kalau hari ni malam ni makan tak banyak, nak bangun malam tahajud dia tak susah, ya. Yang susah bangun tahajud ni kalau pukul 11 nanti pun pergi lagi, ya, minum makan lagi, ya. Jadi menyebabkan susah untuk bangun malam, ya. Sembahyang tahajud ataupun solat sunat tahajud lain-lain ibadah dan hilang mengantuk yang mengalahkannya daripada beribadah. Bila kita mengantuk, nak beribadah pun tak boleh. Quran 2-3 baris dah tertidur, ya. Tapi kalau kita menghadap handphone, ya, baca WhatsApp, ya, baca apa? Facebook, dia tahan lama, ya. Sekarang ni nak download drama-drama pun boleh dalam tu, ya. Tu tahan, ya. Tapi bila menghadap Quran mengantuk. Tu salah satu daripadanya ialah kerana kerana apa yang kita makan, ya, ataupun kerana banyaknya kita makan. Okey. Yang kelima, memadai baginya dengan sedikit harta di dunia. Kalau kita tak ada nak makan macam-macam, ya, tak ada nak makan yang mahal-mahal, tak ada nak makan banyak-banyak, jadi tak adalah kita nak cari duit banyak, ya, tak adalah kita kerja siang malam nak cari duit sebab nak makan sedap, ya, nak makan macam-macam. Okey. Itu di antara yang disebutkan faedah kalau kita berlapar ataupun kurang makan, ya. Jadi saya takut juga kalau saya kata berlapar nanti kata orang tak makan langsung, ya. Bukan tak makan langsung ni, maknanya makan sikit. Nanti kita akan lihat dia akan dia akan pandu kita macam mana kita nak buat makan sikit tu. Okey. Kebinasaan kekenyangan pula. Adapun kekenyangan itu boleh membawa kepada beberapa kebinasaan. Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Dia berlawanan dengan tadilah, ya. Kalau tadi perut lapar, ya, makan sikit je, kita nak beribadah pun rasa seronok, ya, rasa tak ada masalah, ya, tak ada mengantuk. Tetapi kalau perut kenyang, maka tak sedap nak beribadah, ya. Baru sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat dah tertidur, ya. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Ya, nafsu. Nafsu ni dia membawa kepada perkara-perkara yang tak baik, ya. Kecuali nafsu apa? Nafsu yang berpandu ialah nafsu apa? Nafsu mutmainnah, ya. Okey. Kemudian ketiadaan kasih kepada golongan yang miskin, kerana apabila ia kenyang, nescaya ia menyangka sekalian manusia semuanya kenyang, ya. Dia tak dapat nak merasai, ya, bagaimana kelaparannya orang-orang yang miskin, ya, fakir yang tak ada makan, sebab dia rasa semua orang sama. Berlainan lapar, maka ia adalah sebab bagi menaruh kasihan belas kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin datang, ya, minta derma pun tak adalah berat nak bagi, ya, sebab dia tahu dia kesian, kalau dia tak bagi duit mungkin tak makan. Dan inilah antara hikmah diwajibkan berpuasa. Bila bulan Ramadan, tuan-tuan dengar tazkirah Ramadan, antaranya yang disebut ialah hikmah puasa itu supaya kita dapat merasai
bagaimana orang-orang miskin menderita kelaparan. Ya, orang-orang yang tak cukup makan menderita kelaparan. Yang keempat, lemah daripada mengingati ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang lagha tu senang ingat, ya, yang memberi manfaat. Baru belajar yang saya sebut tadilah, ya. Terutama kita dan juga anak-anak kita lah di sekolah, ya. Menyebab kenapa ataupun apakah yang menyebabkan ingatan mereka itu menjadi tak kuat, ya, selalu lupa. Jadi di antaranya ialah kerana yang disebut dalam kitab ini, yang kita belajar sekarang ni, yang kita fokus sekarang ialah tentang banyak makan, ya, kenyang perut, ya. Sekarang anak kita mewah, tak macam zaman kita dulu-dulu, ya. Sekarang ni anak kita apa je nak, ya. Tuan-tuan mungkin anak cucu lah, ya. Macam saya pun samalah, ya. Anak sekarang apa saja minta. Makanan sekarang pula macam-macam makanan. Yang tak pernah dengar dulu, sekarang dah dengar dah macam-macam, ya. Okey. Kemudian yang kelima, orang yang sempurna iman itu, ia pergi datang ke masjid. Dan orang yang banyak kenyang itu, lagi kerap datang ke, disebutnya jamban, dia kata, ya, ke tandas lah. Disebut dalam kitab ni disebut jamban, saya bacalah disebut jamban di sini. Okey. Nak bagi tahu, ya, orang-orang yang tak banyak makan tadi tu, ya, insya-Allah imannya kuat, jadi dia pun rajin ke masjid. Bagi orang yang banyak makan pula, sekejap-kejap dah nak ke tandas, ya. Tak selesa nak pergi tandas kat masjid, tak payah pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid, ya? Masjid tandas tak berapa nak selesa. Pasal dia nak ke tandas jadi tak pergi masjid, ya. Itu contohlah, ya. Okey. Jika engkau berkata, sebenarnya kekenyangan itu telah menjadi adat bagiku, maka bagaimana aku dapat meninggalkannya? Kita ni jenis makan sehari 5 kali, ya. Sarapan pagi, pukul 10 minum pagi, makan tengah hari, minum petang, ya. Lepas tu makan malam. Lepas tu kalau kat asrama ada lagi supper pula, makan lagi, ya. Banyak makan, ya. Dulu saya ingat saya jadi warden asrama SMK Seri Perak, 5 kali makan, ya, budak-budak asrama. Macam mana nak buat tu, ya? Okey. Maka jawabnya, yang demikian itu mudah bagi mereka yang menghendakinya dengan diansur-ansurkan. Saya sempat buka kitab Ihya Ulumuddin tadi, ya. Dia sebut dalam tu, dia kata kalau kita biasa makan sehari, katalah 3 keping roti. Dia bagi contoh 3 keping roti, ya. Jadi mungkin kita makan 3 keping roti tu sebulan, kita cuba kurangkan jadi 2 keping roti. Dia bagi contoh roti lah, sebab mungkin makanan asasi tempat pada ketika itu ialah roti, ya. Macam kita nasi lah, ya. Mungkin sehari kita makan tadi berapa kali? 3 kali, ya. Sarapan pagi nasi lemak, makan tengah hari, ya, makan malam lagi. Okey, jadi cuba kita kurangkan pula, tak payah makan malam. Ya, beransur-ansur dia kata. Yakni engkau mengurangi makanan yang biasa bagi engkau setiap hari kadar sesuap hingga engkau mengurangi sepinggan dalam masa sebulan. Ni yang dalam kitab ni dia bagi contoh ialah berapa pinggan kita makan tadi. Lebih kurang paling sikit jadi 3 pinggan lah kalau 3 kali makan, ya. Maka kurangkan dalam tempoh sebulan nanti, cuba kurangkan, ya. Mengurangi sepinggan dalam masa sebulan, maka tiada ketara kesan pengurangan itu pada diri engkau dan jadilah penyedikitan itu ibadah bagi engkau. Ya, maknanya kita nak terus-terus daripada 3 kali makan jadi sekali makan, dia tak jadi, ya. Akan sakit perut pula, ya. Jadi maksudnya dianjurkan kepada kita supaya kita buat beransur-ansur, ya, sikit-sikit. Okey, ada orang kadang-kadang dia tak makan malam, tapi bukan sebab nak beribadah, ya. Tak makan malam sebab memang tak boleh, ya. Dah tak lalu dah makan malam, ustaz. Ada yang macam tu, ya. Ada yang tak makan malam sebab sakit, ya. Saya tak boleh makan malam. Kalau makan malam nanti darah naik, tekanan darah naik. Kalau makan malam nanti kolesterol tinggi. Contohnya, itu tak jadilah, ya. Tapi baguslah tu, sebenarnya Allah dah bagi peringatan pada kita dah, ya. Penyakit-penyakit yang datang pada kita ni
antaranya penyebab besarnya ialah kerana banyak makan. Ya. Nak makan makanan yang masin bukan tak boleh. Boleh, ya. Yang tak boleh makan banyak. Ya. Okey, nak minum yang manis. Boleh. Boleh. Yang tak bolehnya banyak, ya. Teh tarik sehari 5 kali. Memang cari naik lah, ya. Okey. Sebut teh tarik tu tuan-tuan, saya peminat teh tarik, ya. Tu kena kontrol, ya. Okey. Baik. Okey. Baik, tingkat penyedikitan makanan. Ni dia, ya. Ketahuilah bahawa menjedikitkan makan itu ada 3 tingkat. Yang pertama dikata tingkat as-siddiqin. Ya, Ihya Ulumuddin dikata ada 4 tingkat, ya. Ni sebab ni adalah peringkat permulaan, dia kata ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama as-siddiqin, iaitu menyimpan atas kadar yang dapat memelihara badannya daripada kebinasaan, iaitu kadar yang apabila dikurangkan daripadanya dikhawatiri akan membinasakan akal atau boleh menyebabkan kematian. Makan sekadar dia boleh berfikir, ya, dia boleh belajar, ya, dia boleh beramal dan mengelak daripada kematian. Makna sikit sangat makan. Rasulullah makan macam mana tuan-tuan? Rasulullah makan hari-hari, ya. Tetapi makannya makan apa? Ya. Makan kurma, ya. Nabi suka makan kurma apa? Ajwa. Oh, pandai tuan-tuan, ya. Okey. Baik. Lagi Nabi suka makan apa? Labu. Tapi labu Arab tahu macam mana, ya? Labu, ya. Saya tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin lah, di sana labu dia kata, ya. Okey. Baik. Okey, Nabi makan macam mana? Makan bila betul-betul lapar. Ya, dah lapar, makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Ya, kita kalau pergi kenduri, makan sikit, tuan rumah marah. Takkan sikit je makan. Ya, jadi nak ambil hati tuan rumah, makanlah kita. Ya, begitu juga kita pergi kita berziarah rumah kawan, kan. Makan sikit, tuan rumah pun tanya, takkan makan sikit tak sedap ke? Payah juga, ya. Makan jugalah kita. Ya, okey. Yang kedua, tingkat yang memadai dengan setengah cupak setiap hari, iaitu memenuhi 1/3 perut. Dan atas yang demikian itu dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sekumpulan para sahabat kerana makanan mereka adalah segantang barli ataupun syair setiap minggu. Setengah cupak ni berapa banyak? Satu cupak ni lebih kurang 675 gram. Ya. Saya Google lah, saya tengok dalam tu. Ya. Dia kata satu cupak beras tu ialah 675 gram. Beras. Ya, kalau beras. Tak sampai 1 kilo lah, ya. Tu dia. Okey. Tapi di sini dia sebut bukan satu cupak, dia kata setengah cupak. Okey. Yang dalam kitab saya baca tadi tu dia kata ialah lebih kurang sekeping roti. Sekeping ataupun paling banyak pun sekeping setengah dia kata, ya. Tu dia. Kita kalau makan canai ada makan bolehlah makan sekeping, ya. Tapi yang itu untuk sarapan pagilah, ya. Yang hari lain malam lain, ya. Okey. Yang ni maknanya sekali tu je makan, ya. Sekali makan setengah cupak setiap hari. Okey, yang ketiga. Tingkat yang memadai dengan secupak setiap hari. Secupak setiap hari, secupak lebih kurang, tadilah saya sebut 675 gram. Okey. Dan apabila melebihi yang demikian itu, maka ia bersekutu dengan orang kebanyakan dan termasuk dalam kumpulan membanyak makan. Okey. Maknanya dia punya limitnya ialah setakat secupak aja sehari. Boleh ke tuan-tuan? Ya. Baik. Yang pentingnya ialah kita cuba kuranglah, ya. Kurang daripada yang kita biasa. Tapi kalau memang kita dah makan sikit, mungkin dalam ramai-ramai ni ada yang makan sehari sikit je, kan, ya. Mungkin secupak tu ialah dia makan pagi, ataupun makan tengah hari saja, ataupun makan malam saja, ya. Dia makan dengan secupak setiap hari. Itu yang paling bawah sekali lah, ya. Dari sudut
kuantiti yang kita makan. Okey, kemudian tingkat penyedikitan makanan dari segi masa pula. Berapa kali nak makan sehari, ya, dari segi masa. Adapun menyedikitkan makan dengan dilihat dari segi masa, maka ia ada 3 tingkat juga. Tadi dari segi kualiti makanan tadi, ya, yang kita makan, yang dari segi masa. Tingkat yang lebih tinggi, ia berlapar 3 hari atau lebih. Mana macam kita ni makan nasi 3 hari sekali, ya. Itu paling tinggi lah tu. 3 hari atau lebih. Artinya setiap 3 hari atau lebih dia hanya makan sekali. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlapar sehingga 6 hari. Maksud kat sini ialah berlapar sini bukan tak makan langsung lah, ya. Mana makanan utama tu dia tak makan, ya. Abu Bakar As-Siddiq dia sampai 6 hari tak makan, ya. Kenapa tujuannya? Ya. Kenapa Nabi makan sikit? Tujuannya supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan Nabi tak mampu nak beli, ya. Bukan Nabi tak mampu nak makan, ya. Tetapi kerana Nabi mendahului, ya, untuk supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik. Jadi dengan cara yang terbaik antaranya ialah dengan mengurangkan makan. Okey. Yang kedua ialah tingkat yang pertengahan. Ia memakan pada setiap 2 hari sekali makan. Mula-mula kita mulakan dengan tadi tu, ya, kurangkan makan, lepas tu kita cuba kurangkan hari pula, ya. Ia memakan pada setiap 2 hari sekali makan. Makan nasi 2 hari sekali. Yang ketiga, tingkat yang lebih rendah, ia memakan ataupun ia makan setiap hari sekali makan. Maknanya bukan tak makan langsung, ya. Maknanya masih ada lagi lah, masih dikira dalam penyedikitan makanan tadi tu. Yang ketiga tahapnya ialah makan sehari sekali. Maknanya kita makan nasi, ya, makan utama kita, makanan asasi kita ialah nasi. Jadi kalau kita nak beramal dengan apa yang disebutkan oleh kitab ini, ya, oleh pengarang ini, nak jadi orang yang boleh mudah untuk membersihkan hati, menjadi orang yang sangat seronok beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada langsung keinginan nafsu kepada kejahatan, tak ada keinginan langsung nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang Allah murka, maka inilah di antara caranya, ya. Selain daripada beberapa cara-cara yang lain, pada kali ini, pada bab ini, pada fasal ini, kita lihat dia tunjukkan kita bab makan kita cuba jaga, ya. Makan setiap hari sekali makan. Adapun mereka yang makan 2 kali setiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali dan ia telah meninggalkan kelebihan berlapar. Tadi kita ada baca apakah kelebihan berlapar. Maknanya kalau kita tak boleh nak buat dari sudut penyedikitan makanan yang 3 tingkat tadi, kita tak boleh nak lakukan 3 tingkat yang dari segi masa, ya, jumlah hari makan ataupun jumlah masa kita makan, maka dia kata kita tak akan dapat kelebihan berlapar tadi, ya. Okey, itulah di antara fasal yang disebutkan dalam bab sangat rakus terhadap makanan. Kesimpulannya, tuan-tuan, makanlah, ya, bukan tak boleh makan, tetapi makanlah sekadar yang kita rasa boleh menyihatkan badan kita, ya, menyebabkan kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bila kita makan-makan, baca Quran rasa mengantuk, jadi kita kena kurangkanlah, ya. Yang kita makan hari itu mungkin banyak, ya, mungkin terlebih yang kita makan, jadi kurangkan, ya. Dari sudut kesihatan pun disebutkan bahawa di antara penyebab kita didatangi oleh pelbagai penyakit, antaranya ialah kerana banyaknya kita makan. Kita dah tahu dah, ya. Tapi zaman sekarang ni macam-macam makanan ada, ya. Yang
tambah tak payah kita nak pergi kedai dah. Datang ke depan pintu rumah, ya. Telefonnya sampai, ya, makanan lagi mudah, ya. Yang penting duit ada. Atau tadi disebut oleh pengarang ni, dia kata, ya, bila banyak makan, banyaklah kena cari duit, ya, sebab nakkan banyak makan tadi tu. Okey, tuan-tuan, itu habis kita pada bab ataupun pada fasal yang pertama, sangat rakus terhadap makanan. Okey. Kita ambil sikit masa, ya, ada sikit masa lagi. Rakus dalam berkata-kata. Isyak berapa? 8:41. Okey. Fasal yang kedua, rakus dalam berkata-kata, saya kongsi dengan tuan-tuan sikit, ya, sebab rakus dalam berkata-kata ni di antara yang fasal yang paling panjang sekali lah, ya. Dia kadang-kadang satu malam tak habis ni, ya, rakus dalam berkata-kata. Baik, jadi saya kongsi dengan tuan-tuan sikit. Rakus dalam berkata-kata itu ialah kelakuan yang dicela. Ketahuilah bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhinya. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, dalam banyak bercakap, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan sia-sia itu menyebabkan gelap kalbu, gelap hati. Bahkan banyak berkata-kata itu menjadi sebab bagi matinya kalbu itu. Dan kerana itu Rasulullah SAW membesarkan masalah lidah. Ya, kalau Imam Al-Ghazali dia sebut, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 20, ya, ada 20 kebinasaan daripada lidah ataupun daripada banyaknya berkata-kata atau banyak bercakap. Okey, itu yang insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan, dan fasal yang kedua, rakus dalam berkata-kata, insya-Allah saya akan sambung. Jadi setakat itu dahulu. Jika ada sebarang kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan, kekurangan itu, itulah, ya, kelemahan dan kekurangan saya, dan sama-samalah kita perbaiki, ya, kelemahan-kelemahan yang kita ada dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin fa kullu apa dah lupa dah balik. Wa kullu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, ya, mu'azzabun min qabli ubadil wasan wa kullu ya Allah, lupa dah. Okey, tak apalah tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan sambung pada bulan hadapan. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين ربنا زدنا علوما نافعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita akhiri dengan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita